Hello, Assalamualaikum guys. So untuk video kita pada hari ni aku nak kongsikan dengan korang macam mana kita nak buat door transition. Okay, actually video ni aku dah pernah buat tutorial dekat aku punya Instagram, tapi yang short punya version lah, yang laju-laju aku cakap kan. Yang seminit 2 macam tu je tutorial. So ada yang request nak tutorial yang panjang. Okay, aku buat tutorial yang panjang ni, khas punya, yang aku akan tunjuk step by step, slow aku punya flow macam mana aku buat efek ni. Alright, mudah saja, nampak dia macam ada tracking ni, tetapi kita tak adalah nak tracking sangat, just buat pakai Adobe Premiere Pro saja. Let's go. Okay, boleh siapa nak follow tutorial ni boleh tekan link dekat description, dapatlah link ni. Dalam ni kalau kamu semua pergi akan dapat video 1 dan video 2. Saya pakai 2021. Siapa yang pakai 2000 yang rendah-rendah 18 ke CC 17 ke tak kisahlah. Okay, still lagi boleh follow sebab efek yang kita akan gunakan basic-basic je, tak ada masuk advance sangat pun lah. Okay, buka Adobe Premiere Pro, dah buka, dah sampai sini. Kita tekan je new project. Bila tekan new project, atas ni kita bagilah nama macam d.transition tutorial DTT. Lepas tu tekan OK. Alright, tunggu loading sikit. Dah masuk ke Adobe Premiere Pro. Sebelum import media, kita kena right click. Kita kena buat sequence dulu. New item sequence. Okay, so dekat sini ada banyak sangat pilihan, ikutlah kamera masing-masing. Tapi kalau macam saya nak pergi ke digital SLR. Kita ambil 1080p dan dalam ni kita ambil 1080p 30 frame per second. Alright, bawah ni tak payah ubah. Saya sarankan supaya tak ubah, supaya kita dapat trace nanti balik kalau tiba-tiba hilang ke kan. Tekan OK. So dah masuk. OK, kita saya nak drag sajalah. Kalau kamu nak open file pun boleh, tapi saya lebih suka drag. Kita ambil 2 video yang kita dah download daripada Google Drive tadi, just drag masuk. Import, settle. Nampak dah ada 1 dan 2. OK, dan actually video ni kamu dah drag je. Drag je terus masuk ke dalam timeline. Dan kita boleh dekat bawah ni, dekat belakang saya ni tertutup lah. OK, kalau kat belakang saya ni ada perasan ada titik ni kan. Tarik. Nanti video kita ni akan jadi besar, akan jadi panjang lah. Tetapi dia sebenarnya tak panjang pun, dia just di-zoomkan sahaja. Alright, so apa kita nak buat? First kali dapat apa-apa video, saya nak kamu select dulu. Right click, kita nak buang audio dia. Jadi kita kena tekan unlink. Alright, kita buang audio. Sebab tak nak lah audio untuk video kali ni. Okay, saya nak ajar video-video potong-potong macam tu je. Alright, dan saya nak kamu semua letak color. Letak color. Untuk video yang DT2 ni, DT2 dia ada tulis lah, saya ada renamekan dia. Boleh tekan yang tepi ni ada line kan, boleh tarik ke atas. So dia besar. Okay, boleh tarik sini ke bawah kan sikit. Alright, dekat DT2 ni saya nak kamu right click, kita tukar label. Maybe saya nak color mango lah, mango. Okay, dan untuk DT1 ni saya right click, saya nak tekan warna rose. Okay, sudah ada merah dan oranye. Alright, so apa kita kena buat? Kita nak potong dulu dekat mana bahagian yang kita nak. Okay, sebab yang ni saya record sendiri, jadinya saya sendiri yang kena tekan button record dan berlakon. Okay, so kita tengok play. Okay, kalau kamu semua ada lag ke dekat video kan, atas ni, atas bahagian atas ni boleh jadikan dia 1/4. So dia paling rendah lah kualiti dia. Tapi ni kualiti semasa preview, semasa editing saja. Bila export still lagi full kualiti dia. Alright, jangan risau, letak half pun tak apa. Okay, disebabkan saya record, saya nak start daripada sini, part yang saya mula lakonan. Saya tekan C tu untuk cut. Okay, shortcut key C untuk cut, tekan C, klik terus kat sini. Lepas tu nak delete, nak tukar balik kita punya ni, kita punya panggil apa toolbar ni lah. Tools yang kita guna C, V. Saya sarankan bila tangan kiri dekat keyboard, main tu je. C ialah cut dan V, tepi C tu ialah V. Okay, V untuk tukar balik kepada yang biasa ni. Yang biasa normal untuk select ni. Tekan V, select yang pertama dan delete. Dia akan hilang lah. Alright, so dia keluar pintu, tutup pintu, tekan C balik, potong, dan tekan V balik, select yang kedua ni, delete. Okay, pergi pula kat video yang warna pink ni, warna rose ni. Okay, kita start. Dia buka pintu. Okay, tekan C,
potong, select, delete. Tekan C balik, kedepankan biru ni, dia jatuh je. Tekan C, tekan V, lepas tu delete. Alright, so kita dah ada dua footage yang kita nak gunakan hari ni. Nampak tak ada gap video pertama dan video kedua. Kita nak rapatkan, leceh lah kan kalau kita nak gerak-gerak, lepas tu rapat, tiba-tiba tertindih pula, dah satu hal. Jadinya apa kamu boleh buat, just tekan je dekat ruangan kosong ni, sampai keluar warna putih ni, right click dan akan ada keluar berdalah ni. Satu je, delete, tekan tup, dia akan automatic bergabung. Alright, nice. Kita try tengok. Kalau kita try play, dia tutup pintu, dia buka pintu, dia tutup pintu, dia buka pintu. Alright, so step pertama kita dah buat dah. Kita dah potong-potong mana yang kita nak. Sekarang ni kita dah mula masuk ke efek. Tak susah pun efek dia. Efek pertama, kita kena pergi kat efek panel. Nampak belah kiri ni, atas ni ada efek panel. Siapa yang pakai laptop yang tak nampak mana efek atas ni, just gerak ke kiri sini, nanti akan nampak tulisan efek kat sini. Bawah ni ada efek. Alright, tekan efek, pergi dekat sini search. Biasalah dalam Adobe Premiere Pro dia tak user friendly sangat, so kita kena search apa yang kita nak efek tu. First kali ialah flip, F-L-I-P, flip. Dan dalam sini bawah flip kita ada horizontal flip dan juga vertical flip. Okay, kalau dalam Adobe Premiere Pro kita punya konsep macam ni. Kalau macam horizontal tu, kalau ini kita ada square, ini kita ada square. Kalau horizontal dan vertical, kalau horizontal ni dia punya flip macam ni, kiri ke kanan. Kalau vertical, dia flip dia macam ni, atas ke bawah. Alright, so kita nak flip video pertama ni, jadinya kita kena bagi horizontal flip. Drag je, pop, masukkan, automatic dia dah flip lah macam tu. Okay, seterusnya apa kita nak buat? Step dia, kita nak scalekan dia. Scale up, scale down, kecilkan dia lah. Okay, kita tekan video pertama. Kalau kita tekan video kedua, nanti kita nampak lah putih highlight ni kan. Kita tekan video pertama, nanti belah kiri ni dia lain tau. Bila kita tekan video ni, khas video ni punya. Kalau kita tekan video ni, khas effect control video ni punya. Alright, so kita tekan video pertama dulu. Atas ni kamu akan jumpa scale. Okay, S-C-A-L-E. Alright, dekat sini dia tulis 7 pula, ialah 100%. Saya nak kamu tekan sini jadi 70%. So dia kecil sikit. Boleh je nak gerakkan kiri ke kanan pun boleh. Okay, tapi saya nak precise, betul-betul tepat ukuran dia, saya letak 70%. Okay, nampak tak? Size dia dah kecil. Okay, kemudian dekat atas ni dia ada tulis position. Lepas tu kat tepi dia ada dua nombor. Okay, dua nombor. Apa dua nombor ni kan? 1, 2. Ada 960 dengan 540. Ini ialah paksi X dan juga Y. Yang pertama sini ialah X. Dan yang kedua ialah Y. Jadinya bila paksi X ni dia gerak kiri ke kanan, kalau paksi Y atas ke bawah. Okay, tu dalam Adobe Premiere Pro lah. Alright, sebagai contoh saya gerakkan yang pertama ni. Pertama ni saya gerak kiri ke kanan, Okay, value dia lah kita nampak bila dia menurun dia ke kiri, menaik dia ke kanan. Alright, jadinya saya nak kamu ubah yang pertama position ni, just jadikan dia 670. Automatic nampak tepi ni dia dah touch dekat dinding tepi ni. Dekat frame kita ni dia dah sentuh kat tepi ni. Alright. Next, kita pergi kat video yang seterusnya pula. Video sini pula. Ini video pertama kita dah kecilkan. Video warna oranye ni kita dah kecilkan. Video kedua ni buat benda sama. Scale kita kasih 70%. Okay, lepas tu tadi kita gerakkan dia ke kiri. Paksi X. Kali ni kita nak gerakkan dia ke kanan. Okay, paksi X juga tapi belah kanan. Jadinya kita nak bagi value dia menaik. Kita kasih 1250. Okay, nampak dia dah touch dah hujung ni. Dan nombor-nombor saya bagi ni dia ikut juga sequence yang awal-awal kita set up tu. Maybe ada yang lain, ada yang sama. Okay, try lah gerak-gerakkan dia sampailah dia sentuh kat tepi ni. So kita dah ada video pertama, video kedua. Tapi kita tak ada apa-apa tracking lagi, tak ada camera movement lagi. Okay, just baru susun dulu kedudukan dia. Seterusnya kita nak
bagi efek. Efek ni penting. Takut kamu semua lupa kan nama-nama ni kan. Tulislah dekat buku nota. Iaitu linear, apa-apa pun korang panggil, L-I-N-E-A-R. Okay, kamu akan jumpa linear wipe. Sini bawah ni linear wipe. Dekat Adobe Premiere Pro ni dia banyaklah type-type nama efek. Sebab itulah kamera saya sekarang ni ada dekat belah kanan, bawah kanan. Sebelum ni tutorial punya Photoshop ke, semua saya letak bawah kiri. Okay, ambil linear wipe ni, klik, drag pergi kat video pertama. Dan drag letak dekat video kedua. Video pertama dan juga kedua. Alright, dekat warna mango dan juga warna rose ni. Okay, lepas tu apa kita kena buat? Siapa yang tak pernah lagi guna efek linear wipe ni, okay, dia mudah je. Dia ada 3 je setting dekat bawah ni. Kalau kita perasan, yang pertama ialah transition completion, yang kedua ialah wipe angle, dan yang ketiga ialah feather. Okay, transition ialah kalau kita tengok ada satu video kotak ni kan, kita boleh kawal 0 hingga 100%. Nanti kita boleh tengoklah dia macam value, nak berapa banyak. Kalau makin tinggi nilai dia, makin banyaklah dia makan. Okay, wipe angle ni ialah sudut yang kita akan gunakan. Nanti kita akan potong sama ada 45 degrees ke 90 degrees ke, kita tengok nanti. Feather macam biasalah, feather ni dia kabur-kabur. Tak ada dia nampak sharp edges sangat kan. Kita boleh jadikan dia kabur-kabur sama-sama aja dekat edges dia. Jom saya tunjukkan macam mana dia punya shape tu. Okay, first kita ambil video pertama, transition completion. Yang ni, nampak tak? Dia gerak makan. Dia makan video kita. Makin tinggi, kalau 100%, makan habis lah video kita. Kalau kita letak sikit, dia makan sikit je. Okay, jadinya kita nak buang yang dekat tengah-tengah dinding tu. Apa kita kena buat? Kita kena rotate dia. Waktu ni lah kita rotate. Jadikan dia lawan bagi 90 darjah ialah 270. Boleh type terus 270. Okay, sebab 360 90 degrees 270. Okay, nice. Transition completion ni kita tarik ke tengah. Macam mana nak tahu tengah kan? Susah tak nampak, tak ada guide, betul tak? Apa yang kamu boleh tekan ialah dekat bawah ni ada satu frame, macam gambar frame ni kan. Ini ialah save margin. Okay, kalau siapa yang tak ada, siapa yang maybe terhilang ke terdelete ke sebelum ni kan, kamu boleh pergi dekat bawah ni, ada gambar plus. Okay, kat bawah ni, tepi ni kecil je ada gambar plus ini, tekan. Dan ada banyak pilihan dekat sini. Alright, ada banyak pilihan. So apa yang saya nak kamu buat turun ialah first kali show guide. Benda ni tarik bawa turun, drag saja, tarik bawa turun. Kemudian saya nak show ruler, tarik bawa turun. Dan juga save margin, tarik bawa turun. Okay, nice. Itu dia. 3 tu kita akan guna. Sebagai contoh, saya akan tekan save margin dulu. Nampak kita dah ada line titik ni yang menunjukkan dekat tengah-tengah video tu. Kemudian kita ada show ruler. Kita tekan show ruler. Dan dekat show ruler ni kita boleh tarik. Nampak tak ada line-line turquoise ni? Ni ruler lah. Dalam Photoshop pun ada, dalam Illustrator pun ada. Adobe Illustrator, just tekan Ctrl R untuk ada, Ctrl R untuk tak ada. Okay, untuk features ruler ni, rasanya untuk sisi yang sebelum-sebelum ni tak ada features ni. Okay, sayang sikit lah. Tapi tak ada masalah. Boleh je agak-agak. Okay, nak cari tengah dia. Alright, ni saya simpan atas balik sebab saya nak line tengah satu je. Ni pun saya nak simpan atas balik. Kalau macam mengganggu kan, tiba-tiba nak hilangkan sementara, boleh tekan ni, show guide. Ada tak ada, ada tak ada. Alright, boleh tekan button ni. Okay, kita sambung balik dekat liner wipe tadi. Kita dah tukar angle dia ke 27. Sekarang ni saya nak jadikan dia feather. Kita tak nak dia betul-betul nampak sharp. Sini video, sini dah blank hitam. Kita nak dia sama-sama kabur-kabur. Jadi feather ni saya kaburkan sikit. Nampak tak? Daripada sharp tadi, sharp edges tu, dia jadi kabur. Okay, sikit je. Maybe dalam 430 macam tu cukup kot. Alright. Dan transition yang pertama ni saya nak rapatkan kiri sikit. Tak naklah dia kacau sana sangat kan. Alright, nice. Okay, nice. Sekarang ni saya nak bagi tahu sebenarnya dekat efek ni kita boleh copy paste je tau. Contohnya liner wipe ni,
liner wipe ni, kita boleh tekan Ctrl C dekat liner wipe ni, video pertama, kita tekan video yang kedua. Tekan video yang kedua ni. Tadi kita dah apply juga liner wipe, kita boleh delete. Kita boleh tekan Ctrl V. Boom. Kita dah apply, nampak tak? Kat sini ada kabur-kabur. Tapi dekat sini wipe angle dia ialah 270. Kita nak tukar balik ke belah kiri. Jadinya kita letak 90 degrees. Tu dah dekat belah kiri. Nampak tak? Dia rotate balik. 270 rotate ke 90 degrees. Macam tu lah dia. Alright, so kita dah susun video kita. Nampak tak? Kiri ke kanan, kiri ke kanan. Macam tu je. Okey, kemudian kenapa, mungkin ada yang tanya, lah kenapa bila video pertama kanan kosong dan bila video kedua kiri kosong? Saya ajar macam mana nak adakan. Okey, first kali saya nak kamu semua zoom dan saya nak kamu ambil video yang tadi 2 ni, bawa pergi ke tingkat 3. 1 2, tingkat 2 je lah kot. Tingkat 2 je Okey, tinggalkan 2 ruangan kosong bawah ni. Kemudian zoom. Saya nak buat frame hold option dulu. Okey, frame hold option tu yang menjadikan macam daripada video kita ambil satu frame dia je untuk jadikan latar belakang. Okey, sebagai contoh, video pertama ni, perasan tak, video pertama dia dah tutup pintu, ada lagi ruang beberapa frame daripada sebelum dia masuk ke video kedua. Jadinya saya nak kamu tekan C, potong. Tapi jangan delete. Ini jangan delete tau, biar dulu. Sama juga dengan video kedua ni, sebelum dia buka pintu, saya nak kamu tekan C juga untuk potong. Okey, nampak? Dan bawa turun. Okey, satu video ke atas, satu video ke bawah. Biarkan dia jadi tangga macam ni. Nampak tak? Video yang warna rose ni letak kat tingkat 2 ruang ni, V2 ni. Dan yang pertama letak dekat warna mango ni, letak kat lorong ke pertama. Okey, itulah, saya pun dah jarang buat tutorial ni, so acik tersasul je. Okey, dekat mana frame hold option tu? Frame hold option tu, kita ambil video pertama. Kita right click, dekat sini dah ada tulis frame hold. Kita tekan frame hold option, tekan. Lepas tu jangan ubah apa-apa, tekan je OK. Make sure biru ni, line biru ni betul-betul dekat atas kita punya video tu. Okay, contoh saya buat lagi sekali kat warna merah ni. Tarik dulu dekat atas warna merah, right click, kita pergi ke frame hold option, tekan OK terus, tak payah ubah apa-apa. Okay, bila dah buat step tu, apa yang saya nak kamu buat, tarik panjang-panjang video ni pergi pertama, tarik terus ke hujung sini. Sama juga dengan warna oranye, tarik pergi ke hujung sini, tarik pergi hujung sini. Kalau tak muat, ke belakang sikit, tarik pertama. Alright, nice. Dan video ni cantumkan je. Tekan dekat ruang-ruang tengah longkang ni, right click, delete, dan select dua bawah ni, selarikan dia balik. Nampak tak? Dia akan jadi macam ni. Simple je. Kita play daripada awal. Bila kita play, kita akan nampak yang video ni memanjang, seolah-olah macam dekat lobby lah. Kita ada video A dan video B. Alright, dia buka. Tapi sekarang ni, apa yang kita nak buat, bawah ni kita dah tak ada apa, dah tak usik lah. Saya nak kamu select kedua-dua, kita right click, saya nak kamu tekan nest, N-E-S-T. Apa maksud dia? Nest ialah sarang. Jadinya kita nak groupkan dia. Lebih kurang macam tu lah. Kita nak groupkan dua video ni. Sebab tu kita select dua yang bawah ni, right click, ambil nest, tekan OK. Kalau nak rename lah. Tapi saya tak berapa nak rajin. Saya tekan OK. Dia dah bergabung. Dua video tadi dah bergabung. Jadinya dua video ni kita bawa balik ke tingkat kedua. Tingkat video yang kedua. Tak apa, dia nest ni dia hanya menggabungkan, dia tak usik, tak kacau apa pun. Okay, jadinya kita dah buat liner wipe tadi. Lepas tu frame all option. Kita dah, apa kita nak buat seterusnya ialah add default transition. Sebab kalau kita tengok bila saya playkan video ni, perasan tak dekat tengah ni dia macam, saya tak nak dia macam terlompat sangat tau. Nampak macam ada perubahan yang ketara sangat. Jadinya apa yang saya nak kamu semua buat, tekan dekat celah-celah antara video A dan video B, tekan dekat tengah-tengah ni, right click, apply default transition. Tekan saja apply default transition. Lepas tu just play. Okay, so nampak dia macam blend lah. Actually dia fade in dan juga fade out. Pada masa yang sama,
dan pada video A dan juga video B. Okay, apply video transition, apply default transition. Kemudian apa yang kita nak buat, kita kena keluarkan adjustment layer. Tekan project, adjustment layer. Inilah efek yang ditunggu-tunggukan. Okay, maybe ada yang pernah guna, ada yang tak pernah.